Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil 'azim. Wa sallallahu sallama ala al-qa'ili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu al-'ilma fi kibari sinnihim hirsan li talabihi wa nailan li fadli amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا ويوفقني إياكم يحب ويرضى أما بعد. Jadi pertama sekali dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kasih sayang, taufik, Allah SWT berikan kita peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerusi Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah." Tidaklah mana-mana kelompok mereka itu duduk di dalam majlis mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebahagian riwayat disebutkan fi baitin min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW janjikan 4 ganjaran untuk mereka ni. Yang pertama sekali, nazalat alaihim sakinah. Allah SWT akan turunkan kepada mereka ni ketenangan. Yang inilah kita semua nakkan dan dambakan, kan? Orang mencari ketenangan dengan pelbagai cara, dengan harta dan sebagainya. Tapi Nabi SAW bagi tahu antara cara untuk kita dapatkan ketenangan ialah dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT sebut dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dia akan menenangkan hati. Jadi ini ganjaran yang pertama. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka, akan meliputi mereka. Allah SWT sayang kepada kita, maka semua urusan kita akan dimudahkan. Dalam hadis kursi Allah Taala sebut apabila Allah SWT cintakan seorang, Allah Taala akan announce dekat Jibril. Dia Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku cintakan seorang fulan, maka cintalah dia. Maka Jibril akan announce dekat malaikat-malaikat yang lain, sungguh Allah SWT cintakan fulan, maka cintakanlah dia. Dan disebutkan juga apabila Allah SWT cinta, Allah Taala akan jadi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jadi telinga, aku akan jadi tangan. Maksudnya semua perbuatan dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama sekali, Allah akan ketenangan akan diberikan kepada dia. Yang kedua, kasih sayang Allah SWT. Wa hafathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah SWT akan sebut nama-nama orang yang berada dalam majlis itu di kalangan penduduk langit. Jadi moga-moga Allah SWT golongkan kita dalam golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa buang masa, saya kira kita punya ahli panel kedua-duanya pun dah makruf, kan? Jadi kita teruskanlah. Saya pun dimaklumkan Ustaz Salman ada surprise tajuk untuk hari ni, kan? Saya pun tak tahu apa dia. Mungkin tajuk-tajuk yang panas kot. Saya tak tahulah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Salman. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam majlis ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada tuan rumah, Tuan Haji Razif, panel, rakan panel Dr. Rozaimi,
moderator Ustaz Syahmi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang sudi hadir pada perjumpaan kita pada hari ini. Saya pun tak plan nak berbicara panjang sebab saya difahamkan tuan-tuan ada kuliah yang bersambung dengan Dr. Ruzaimi tentang hadis. Jadi saya pun tak tahu nak kongsi apa sebenarnya. Masa dia tanya tu bukan tajuk surprise, tajuk pun tak ada. Bukan kata tajuk surprise tu kira hebat sangat dah, tapi tajuk pun tak ada. Saya pun tak tahu nak cerita apa. Dan tiba-tiba dia suruh saya cakap sejam pula. Sejam ni bukan main-main, lama sejam. Lama kan? Sejam bukan mudah untuk nak cakap benda yang kita pun tak ada tajuk. Tak tahu, saya pun tak tahu nak cerita apa. Nanti kalau mungkin santai-santai lah untuk sesi pertama. Saya santai cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita sebagai manusia ni. Kita ada, selain daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat utama Allah ciptakan kita kan. Inni khalaqtu fil ardi khalifah. Aku ciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Artinya salah satu di antara apa orang kata tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi khalifah, pentadbir, menguruskan muka bumi. Itu satulah, collectively manusia ada tanggungjawab untuk mengaturkan dan menguruskan muka bumi. Satu. Yang kedua, kita juga diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan juga jin untuk mereka beribadat kepada aku. Apa beza kita dengan haiwan dan binatang? Binatang dia hanya ikut nature. Dia ikut nature dia. Walaupun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua binatang umamun amsalukum, seperti kamu umat juga, mereka berzikir kepada Allah. Kamu je tak tahu mereka zikir, tapi dia menjalankan fungsinya sebagai satu lumrah kepada dia. Dia tak boleh keluar daripada fungsi dia, tak boleh keluar. Tak ada pilihan, dia kena buat itu sahaja. Yang specialnya tentang manusia dan juga jin, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, Allah beri kepada kita kekuatan untuk buat pilihan. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan kita sendiri dan kita ada nafsu dan kita buat pilihan dan kita diberikan tanggungjawab. Maka nilai kita apabila menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan nilai makhluk-makhluk lain yang menjalankan fungsinya sebagai makhluk. Kita tak sama dengan harimau. Harimau yang itulah fungsi dia. Dia kerja, dia cari binatang, dia makan. Itu dia kerja dia, fungsi dia. Tapi kita sebagai manusia, apabila Allah takdirkan kita, ciptakan kita dan juga jin sama juga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ada benda yang halal, ada benda yang haram. Kita kena raikan yang halal dan juga yang haram. Ayam tu tak boleh curi. Mestilah ayam tu, kalau ada orang bela ayam tu elok-elok, kita kena beli ayam tu elok-elok. Tak boleh curi. Kalau kita curi ayam tu haram. Kita kena beli. Ataupun kita kena cari di tempat ayam liar yang bukan pemilikan siapa-siapa. Satu, nak cari ayam dah susah. Dah dapat ayam tu, kita tak boleh suka hati kita kepak kepala ayam tu nak makan. Kita kena sembelih pula ayam tu. Dah dapat dengan cara yang halal, kena sembelih pula ayam tu. Sembelih ayam tu. Lepas dah sembelih, tak boleh makan. Badan kita bukan macam badan binatang. Binatang dia boleh makan bahan mentah, kita makan bahan benda mentah, kita mati, kita sakit. Kita kena masak pula ayam tu. Bila dah masak baru kita boleh makan. Itu fungsi kita sebagai manusia. Binatang tak buat macam tu. Kan, binatang tak ada. Ular sawah dia nak pergi makan ayam, dia tak fikir siapa punya ayam ni, boleh makan ke orang punya ayam. Dia tak fikir, dia tak payah fikir. Dan dia nak makan ayam tu, ular sawah tak payah baca bismillah. Tak payah fikir aku nak makan tengkuk dulu ke, nak patahkan tengkuk, tak payah. Tak payah masak, dia makan je. Itu beza kita dengan ular sawah. Kita jangan buat perangai macam ular sawah lah. Ada beza antara kita dengan binatang. Itu yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk beribadat. Tata cara kehidupan dengan ilmu yang Allah Taala bagi, dengan agama yang ditaklifkan ke atas kita, ada benda, ada protokol yang kita kena ikut di atas muka bumi. Yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan kehidupan kita. Selain daripada kita kena jadi khalifah, bertanggungjawab makmurkan muka bumi, selain daripada kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu perkara yang kita mungkin berkongsi dengan makhluk-makhluk lain. Yang ni kita berkongsi dengan binatang, syahwat. Kita berkongsi syahwat dengan binatang. Walaupun syahwat binatang ni dia terhad lah.
pada beberapa benda syahwat kita tak terhad. Kita nak pakai baju yang cantik, kita nak ada keluarga yang bagus, isteri yang baik, pakaian, kenderaan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatir wal muqantarah, dihiaskan kepada manusia rasa cinta kepada perempuan, kepada anak-anak yang banyak, kepada harta, kepada tanam-tanaman dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi dalam jiwa kita syahwat juga sebagai satu perhiasan. Jadi kita ada perkara-perkara yang kita suka sebagai manusia, dan ini diraikan oleh agama. Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita menggunakan apa yang kita nak dalam hidup kita. Dan kadang-kadang begitulah, nama kata syahwat ni, syahwat ni macam ekonomi jugalah. Kita punya desire unlimited, kan? Kita nak sahaja benda. Macam nak bagi dia tak ni tak boleh. Mid range kurangkan. Boleh tak? Kurangkan. Okey dah. Okey. Baik. Bukan syahwat, nama kata syahwat ni bukan semua benda kita boleh dapat lah. Sebab kita punya kehendak tidak terbatas. Macam masalah ekonomi juga, kehendak tidak terbatas. Tapi setiap yang kita pilih, kita punya kemampuan terbatas. Dan setiap pilihan yang kita ambil ada kos yang kita kena bayar. Dan bila kita bayar kos tu, kita terlepas perkara-perkara lain. Inilah masalah syahwat. Dia tak terbatas. Macam-macam kita nak. Dan apabila kita dapat sesuatu, ada kos yang kita kena bayar. Kita bayar kos untuk dapatkan sesuatu, kita akan kehilangan benda lain. Sebab kos kita dah pergi ke sesuatu tempat. Itu syahwat kita. Ada sebahagian manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia apa yang dia nak. Ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala tak bagi kepada dia di atas muka bumi ni apa yang dia nak. Kan? Ramai juga orang yang dia nak tapi tak dapat. Kalau tuan-tuan yang duduk zaman universiti, untuk sahabat-sahabat yang zaman universiti atau baru menghabiskan umur universiti, di universiti sebagai contoh kan, kita hidup ramai, katakan ramai orang berkenan dekat satu budak perempuan. Ramai 20-30 orang dalam kelas tu budak perempuan tu yang paling menarik. Ramai orang berkenan kat dia, suka. Semua bercita-cita nak menikah dengan perempuan tu. Akhirnya dalam ramai-ramai yang akan menikah dengan perempuan tu seorang je. Semua orang suka benda yang sama. Akhirnya seorang je lah yang dapat. Lagi 29 orang gigit kuku lah. Gigit kuku merana apa pergi cari perempuan lain lah kan. Itu konsep syahwat. Kita ada kehendak tapi belum tentu kita dapat. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat. Jadi agama bagi ruang kepada kita. Boleh. Kehendak ni boleh ada. Saya ni cerita sikit lah. Saya masa zaman sekolah dulu, zaman universiti lah, suka sangat nak ada superbike. Macam, oi bestnya tengok orang pakai superbike. Macam, menarik lah nampak. Masa tu, yang antara yang besar tu Ninja 14 kan, 1400cc. Nampak besar motor ni, cantik. Tengok, kita boleh meleleh ayak liok je lah nampak. Wah, ada superbike macam ni punya besar. Nampak best, nampak cantik. Tapi memang kita fikir, harga dia 100,000 lebih, mana dapat duit? Kan, time tu kalau aku dah graduate, tambah pula graduate Islamic Study. Kalau graduate Engineering, kejap lah sikit gaji. Graduate Islamic Study, apa kerja yang nak ada? Kita pun fikir, aku boleh mimpi lah pakai superbike ni. Kira mimpi lah. Seronok, tengok cantik, seronok. Tapi, tak apa, seronok. Fikir je. Sampai kat Qatar. Saya turun airport Qatar tu, dekat airport Qatar dia letak Ducati. Panigale, macam baru keluar Panigale, cantik Ducati warna merah. Cantik tengok motor ni. Lepas tu tengok price tag dia, 80,000 kat Malaysia benda ni. Kalau kat Malaysia dekat 200,000. Benda yang sama. 80,000. Ini macam ni ya, mungkin jalan dia ni Allah Ta'ala nak tunjuk ni, benda yang kita nak, dia duk ada ni, dekat je ni. Duk fikir macam tu lah, dekat je. Lepas tu sampai kata, saya pun fikir, okeylah simpan duit. Simpan duit nak kahwin time tu. Sebab fokus nak kahwin. Tak apa, yang lain-lain nanti cerita. Peluang duduk Qatar mungkin setahun je. Time tu kontrak setahun. Mungkin renew, mungkin tak renew. Jadi setahun simpan duit nak kahwin. Simpan beberapa bulan apa semua. Dapatlah, ikat perut lah, makan, jimat apa semua. Dapatlah simpan, dalam 40,000 macam tu. Dapat, cukup lah kot nak kahwin, 40,000 kan. Okey, cukup 40,000. Simpan duit, dia fikir nak kahwin. Lepas tu tengok ada satu orang beritahu, nak tak Kawasaki ni, GTR 14,000cc. Saya tengok harga tu kat Malaysia masa 112,000. 112,000. Tanya berapa harga? 35,000. Kat Malaysia 112,000. Nak beli yang motor 35,000. Baru ke? Ya, brand new. Tak pernah keluar lagi, orang tak pernah pakai. Tapi stok lama 2008 punya stok 35,000.
Fikir-fikir tak apa kot, kahwin nanti boleh pick up lain lah. Duit yang ada 35,000 tu, dengan duit tu beli motor. Beli motor, kahwin nanti lah pick up. Bila lagi nak datang motor kan? Benda 100,000 lebih kat Malaysia, orang offer 35,000. Kita pun angkat dah. Angkat motor dengan dah lah time tu kita biasa kat Malaysia bawa EX5 je kan, bawa EX5 je pergi universiti. EX5 tu lah, EX5 tu kalau masuk dalam lopak kita boleh angkat tak sebelah lah kan, ringan kan motor, tak adalah sampai boleh angkat, beringan. Tiba-tiba dengan kaki tak kuat time tu bawa Kawasaki GTR. Rezeki Allah Ta'ala bagilah masa tu. Lepas tu dah kita dengan darah muda tu, darah muda seronok. GTR tu memang menggila betul lah. Daripada Qatar saya pergi ke Jordan 2000 kilo lebih, pergi ke Mekah, pergi ke mana lagi, ke Salalah, hujung border Oman dengan Yaman, dah jauh. Bawa motor murah kan. Sebelum kahwin, lepas kahwin pun sama juga, tinggal bini kat rumah, lenjan motor je, merata-rata jalan. Ini nak nama kata nafsu ni. Bila dah pakai, yang saya ingat lah, saya pakai GTR tu lama juga, 2-3 tahun. Sekali tu nak pergi ke Petra nak pergi, tak apa kan cerita luar tajuk ni, apa nak pergi ke Petra, Dr. Rora dia duduk dekat Jordan. Sahabat-sahabat yang duduk kat Jordan tahulah Petra ni ada banyak jalan. Salah satu jalan off-road, pusing-pusing bukit jalan. Kita pun pergi, saya bawa GTR, kawan saya seorang bawa GSA, BMW GSA. Sampai ke jalan tengok GPS. Time tu pakai apa? Time tu pakai Garmin biasa je kot, set jalan paling cepat. Sampai jumpa Arab. Ini nak kata perangai orang Jordan ni kurang sikit pada orang Mesir. Kita kata orang Mesir, Jordan kurang sikit pada Mesir. Arab punya perangai, dia tak boleh kata aku tak tahu. Dia macam aib. Kalau dia kata aku tak tahu je, macam tak boleh. Apa hang tanya pun dia mesti kena tahu jawapannya. Arab dia macam tu. Tak tahu ya, dia mesti kena jawab, mestinya. Dia tak boleh nak bagi tahu aku tak tahulah. Oh itu aib, malu gila, kira malu untuk dia. Jumpa Arab Badui mana Jordan time tu, tanya dia, ada jalan nak pergi Petra? Maps kata ada jalan, tapi jalan tu nampak macam tak ada apa, hutan kosong je. Dia kata ada jalan straight depan. Hang betul ke ni? Betul boleh. Map ni kata betul. Kami biasa lalu dekat je, sikit je. Jalan raya ke off-road? Tak, off-road sikit je, yang lain semua jumpa jalan raya sampai ke atas Petra. Verify information, betul lah map kata ada jalan. Pergi tanya Arab Badui tu, dia pun kata ada jalan. Kami pun masuk 2 orang. Kawan saya bawa GS, saya bawa GTR. Rupa-rupanya jalan ni lah, jalan Tanah Merah atas bukit, bawah gaung. Tanah Merah lepas untuk sebiji kereta lah. Kita fikir kau ajak betul Arab ni. Dia beritahu sikit je. Sepanjang pusing bukit, pusing tentu hala, ada tempat tayar GTR tenggelam, kawan tu kena turun tolong tolak apa semua sampai ke atas kat Petra. Ada satu jalan off-road sampai ke Petra. Ini nak cerita nama kata nafsu. Lepas tu tak best pula pakai GTR ni, tengok macam best pula GS. Dia boleh lompat-lompat sambil berdiri, pusing-pusing. Kita ada lubang sikit kena berhenti, tolong tolak. Datanglah pula cerita-cerita baru. Cerita tukar kot, kena pakai dual purpose pula kot. Purpose macam best lah. Macam biasalah, ulanglah benda yang sama. Bini bising lah kan, kita itu baru kahwin. Tak apa, nanti kita plan benda lagi. Kita simpan duit, kita jual GTR tu semua. Tak jual lagi lah, kemudian baru jual, beli KTM pula, KTM Adventure. KTM ni begitulah, seronok lah jalan. Dah boleh masuk off-road, boleh tenggelamkan tayar belakang apa sikit. Begitu jugalah dengan sahabat-sahabat sekalian. Kita ada kehendak yang tidak terbatas. Kalau kita kejar kehendak tu, takkan habis lah. Lah ni duk fikir pula, lama pula KTM tu, 2 tahun-tahun bila nak tukar. Tapi tak ada. Banyak lagi lah benda kena fikir buat masa ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita punya kehendak ni, dia tidak terbatas. Tuan-tuan kita jangan fikir kalau kita tak berapa senang. Kita jangan fikir orang senang kehendak dia terbatas. Orang kaya pun macam kita juga. Orang kaya betul-betul, depa pun fikir macam kita juga. Ada tapi tak pernah cukup. Wala yamla'u fami bani Adam illa turab. Takkan ada benda yang boleh buat perut anak Adam ni kenyang, tak mau apa dah, melainkan nanti bila dia mati, perutnya diisi dengan tanah. Time tu lah, okey dah, cukup dah. Selagi tak mati, selagi belum diisi oleh tanah, dia punya kehendak, syahwat anak Adam akan berterusan. Dan bila kita sembang, kita cerita, itulah perbincangan kita. Saya ada kawan-kawan PLKN Sebaya lah, umur sekarang Sebaya. Daripada umur 18, jumpa umur 18, cerita kita apa? Budak-budak lelaki kan, cerita samalah, cerita kahwin, cerita elok pula ni kalau kahwin bagus ni, cerita umur 18 punya cerita. Kan?
cut lah nanti. Itu cerita umur 18. Umur 18 cerita, oh dekat camp ni ini yang paling elok ni, bagus baguslah buat potensi untuk kahwin. Itu cerita umur 18. Lepas tu selang 2-3 tahun tak jumpa, umur 22, 23 sebelum kahwin jumpa. Apa ceritanya? Cerita yang sama juga. Time tu tak kahwin lagi. Oh, dia budak-budak ni masuk universiti. Hang macam mana? Dah plan nak kahwin? Dah plan. Hang dah mana? Duk cari nak kahwin. Awak tak kahwin dengan budak dulu tu. Ini cerita umur 23, 24. Awak tak cari dengan budak yang umur dulu tu. Cerita 23, 24. Cerita tu lah tajuk dia. Mai umur 27, 28 baru-baru kahwin, jumpa lagi. Apa tajuk perbincangan? Masih lagi kat situ. Kawan kita ni dulu elok tapi tak kahwin-kahwin kan dia. Dia macam tu kan. Bolehlah kalau hang ni dah kahwin dah. Dah kahwin tapi laki punya cerita macam tu lah. Bila mai lah ni umur 34, 35, anak dah besar-besar. Bukan saya ni, orang lain. Ni orang lain pula. Dia mula ni bukan saya, orang lain. Dia mula cerita lain pula. Dia kata, kadang-kadang kerja banyak kan, kesian orang rumah kerja banyak, nak kena uruskan anak-anak, dia nak kena layan kita lagi. Tu untung juga orang yang kahwin banyak, bini dia boleh rest. Jadi dia satu bini. Nanti satu kalau bini ni penat, dia boleh kira tak payahlah susah-susah nak jaga lelaki. Ini cerita orang umur 35, 36. Bila tanya kawan-kawan umur 40 lebih, yang dia 40 lebih ni, dia punya cerita lain pula. Belum Berapa lebih macam tu, anak-anak dah besar kan, senang kan, tak ada lah tanggungjawab dah kan, anak dah besar, tak ada anak kecil, baby kecil. Boleh kan kalau ni. Itu cerita 40 lebih. Rupanya laki tak berhenti di situ. Sebab tu saya duk cerita dengan Amrul semalam. Kalau kematian umur-umur yang tua-tua ni, kematian bapa, kita panggil orang tua anak yatim. Sebab biasa mak ni kan, dia bila kematian suami, dia besarkan anak-anak dia jaga anak-anak dia besarkan anak dia. Tapi laki tak macam tu. Bini mati, dia sedih beberapa hari, lepas tu cari lain sampai kahwin. Bukan cerita muda-muda, sampai umur 60. Sampai umur 60 pun 65, anak-anak tolong cari sat je. Laki kalau bini mati susap, dia cari lain, dia kahwin. Kebanyakan dia lah. Contoh hidup. Kan? Bini meninggal dia cari lain. Jangan kata bini meninggal, bini tak meninggal pun dia cari lain dah kan. Belum meninggal dia cari dah. Itu orang kata cerita laki ni daripada umur 12 tahun sampai 75, syahwat je dalam kepala dia. Tak ada benda lain. Selagi dia tak mati, itulah yang duduk dalam kepala dia fikir. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita boleh fikir, kita boleh cari, boleh usahakan dan sebagainya. Siapa berani, beza dia berani dengan tak berani je lah. Itu je beza. Tapi kita hidup dengan syahwat. Dan apabila kita hidup dengan syahwat ini, satu perkara yang kita kena ingat, batasan syarak tu pentinglah untuk kita jaga. Batasan syarak. Keseronokan dunia ini kadang-kadang dia menjadikan kita terbabas, menjadikan kita hilang kawalan. Sedikit demi sedikit kita terbabas. Jadi penting untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita untuk jaga agama kita. Sebab bermusim kadang-kadang kita akan diuji. Ujian yang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk menilai kita ni hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, Allah Ta'ala kata aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dia akan datang. Ujian ni datang kepada semua orang, bentuk yang berbeza. Kita kena be prepared. Bila kita diuji dengan detik-detik yang menuntut kita, ada dua jalan di depan kita. Jalan yang Allah redha ataupun jalan yang Allah tak redha. Ini nasihat untuk kita bersama, sentiasalah pilih jalan yang Allah redha. Kadang-kadang kita punya keadaan biasa dalam hidup kita, mungkin kita tak diuji. Tenang je, tapi sekali-sekala Allah Ta'ala akan hantar ujian tu untuk test kita, kedudukan kita di mana. Kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ini kita kena jaga. Kena jaga. Di dalam kita bergembira, dalam kita berseronok, sekali-sekala ujian tu akan datang. Kita tak tahu bila, kita tak tahu macam mana. Mungkin ujian itu datang disebabkan kita salah langkah. Tapi dua pilihan yang kita buat akan menentukan kita diredai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh kongsi satu kisah kan, sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang berlaku di musim panas. Tuan-tuan yang biasa duduk di negara Arab, musim panas, musim buah kurma mengeluarkan hasil. Orang kutip buah masa tu, orang makan buah masa tu. Musim panas. Jadi the best thing to do musim panas, duduk rumah tidur ataupun kutip buah. Perang musim panas ni orang tak mau. Travel musim panas ni gila tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa travel di tanah Arab, suhu kita feel tu sampai 52, 54. Rasa 52, 54. Naik kereta tak rasa lah kena aircon, tapi kalau naik motor musim panas memang azab lah.
Jalan tak apa, jalan ada angin yang kena, berhenti kat traffic light. Sakit. Peluh-peluh. Bulu kaki sikit lagi nak terbakar. Tapi tak terbakar lah. Sikit lagi nak terbakar. Panas gila. Suhu 52, 54. Musim panas. Jalan sekejap je, engine temperature dah tinggi. Masa perang Tabuk, Nabi pun nak pergi lawan dengan Rom. Nabi siapkan para sahabat untuk pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang pemisah antara Muslim dan munafik. Sebab dia sangat susah. Munafik ada yang pergi buat kacau, ada yang tak pergi. Tak mau pergi, dia duduk di Madinah, tak mau pergi langsung. Di kalangan yang tak mau pergi ni ada seorang sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik. Dia tak pergi juga. Tapi dia tak pergi bukan sebab munafik yang malas pergi perang, yang takut pergi perang, sebab yang takut nak pergi perang. Tapi Ka'ab bin Malik ini nak kata Allah Ta'ala nak uji dia. Allah uji dia dengan perasaan malas, lambat prepare. Orang dah pergi siap perang, dia kata lah esok boleh pergi kot, boleh dan prepare pergi esok. Orang dah siap-siap perang. Nabi dah iklan dah, kita nak keluar pergi lawan dengan Rom. Dia duk tunggu, akhirnya hari kedua orang duk prepare, dia buat tak tahu lagi. Dia kata esok boleh prepare lagi. Sampailah akhirnya cukup beberapa hari, Nabi pun jalan dengan sahabat. Sampai Nabi jalan, dia pun fikir boleh kot, nanti boleh kot. Prepare pelan-pelan, susun barang pelan-pelan. Kan macam kita lah setengah orang perangai kan, kita simpan beg pelan-pelan, susun satu baju, cek 2-3, mana satu singlet nak bawa, yang ni ke, yang satu lagi duk fikir, bawa lah mana satu nak bawa, beg kecil ke beg besar, cukup dak baju 5 helai ke nak 6 helai, fikir, susun pelan-pelan. Akhirnya dia pun dah siap, pergi tengok tentera dah jauh, dan yang tinggal di Madinah hanyalah orang munafik sahaja, Ka'ab bin Malik. Akhirnya baru dia sedar, ya Allah, tak boleh pergi dah. Seorang-seorang jangan jalan. Masa padang pasir orang tak jalan lah seorang-seorang. Jarang. Abu Khaythamah jalan seorang-seorang sebab dia miskin, unta dia pun jalan pelan, dia pergi seorang-seorang. Tapi pilihan yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik, dia tertinggal. Ada orang call lah, Ustaz lah. Boleh saya buat call lah? Hello, Assalamualaikum. Hello. Tak apa-apa. Anda mempunyai satu bungkusan yang tidak dituntut. Okey. Dia pun tak pergi ke perang Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi tak sedar aku tak ada kat perang Tabuk. Sampai di Tabuk, Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Para sahabat kata, dia tak mai. Ada sebahagian orang Ansar, Bani Salamah kata, mungkin dia seronok kot, baju yang elok-elok boleh pakai, binatang tumbuh-tumbuhan mengeluarkan hasil, dia ambil hasil tu. Orang kata dia seronok lah, layan harta dia, sebab tu dia tak mai. Nabi SAW diam. Mu'adz bin Jabal, seingat saya, dia kata tak, yang kami tahu ma'alimnahu illa khair ya Rasulullah, yang kami tahu tentang Ka'ab bin Malik ni baik saja, tak ada benda tak baik yang kami tahu. Tiba-tiba ada orang datang dari jauh, kata Ka'ab bin Malik, dia cerita orang datang daripada jauh. Nabi kata, kun Abu Khaythamah, aku harap yang datang ni Abu Khaythamah. Nabi SAW ni ada beberapa orang yang Nabi suka, orang kanan yang Nabi suka kewujudan mereka. Nabi suka dia dapat hadir, antaranya Abu Khaythamah. Sebab Abu Khaythamah ni orang miskin, unta dia slow, dia tak mampu nak mai. Nabi tahu dia tak mampu nak mai, tapi dia bersungguh-sungguh usaha nak mai. Bila ada orang jalan daripada jauh seorang-seorang, Nabi kata, kun Abu Khaythamah, aku harap dia lah yang mai. Dan Abu Khaythamah mai betul-betul. Dia pun pergi perang Tabuk, settle, tak jadi perang, dapat harta sebagainya, balik ke Madinah. Apabila balik ke Madinah, kata Ka'ab bin Malik, kebiasaan Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi tak akan balik rumah. Nabi pergi ke masjid, Nabi akan solat 2 rakaat. Nabi solat di masjid 2 rakaat, dan para sahabat datang solat di masjid, dia duduk di masjid dengan Nabi. Ketika itu datang semua orang yang tak pergi perang. Mereka datang. Seingat saya salah seorang Abu Lubabah yang tak pergi kot, dia ikat badan dia di tiang masjid. Dia ikat di tiang masjid. Dia kata dia tak akan bebaskan diri dia sampai Nabi bebaskan dia. Itu cerita lain lah. Dia ditangguhkan 7 hari baru Nabi lepas ikatan dia. Itu satu hal. Datang orang munafik seorang-seorang. Ni saya nak cerita tadi tuan-tuan. First, malas tu kesalahan kita. Dan kadang-kadang kita diuji sebagaimana ujian ni berlakulah kepada Ka'ab bin Malik. Apa ujian yang berlaku? Di antara 2 persimpangan. Tengok orang-orang di depan dia, apa yang berlaku? Para munafikin pi jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, pasal apa tak pi perang? Oh, ada masalah, sakit. Okey, dah pi. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu atas kelemahan itu, kamu jalan. Mai seorang lagi, pasal apa tak pi perang? Adik-beradik sakit, keluarga sakit, tinggal lagi, kalau mati ke apa ke susah nak kena jaga. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu, jalan. Mai seorang lagi, pasal apa tak pergi perang? Tak boleh, tak nak pergi perang tu tiba-tiba alasan macam-macam. Dan setiap yang memberi alasan munasabah, Nabi SAW akan doakan dia. Nabi doakan dia apa? Pergilah, Allah ampunkan kamu. Nabi senyum macam biasa aja. Kita kalau duduk di tempat tu kan, apa kita nak buat? Nak kelentong ke nak cakap jujur? Apa kita nak buat?
Ini ujian ni. Nak kelentong kau cakap jujur. Semua orang di depan kita bagi alasan, mau munasabah, masuk akal, jalan. Apa nak buat? Bayangkan kalau kita duduk dalam situasi tu. Ini bukan tipu biasa tau. Ini Nabi. Goreng biasa tak apalah. Cikgu sekolah tanya, pasal tak main kelas malam. Mata sakit mata merah. Hari ni pasal apa okey? Mana saya tahu semalam merah, hari ni okey nak buat macam mana kan? Cikgu sekolah kita bolehlah kencing dia kan. Kita tipu ke, kita tak tipu sama lah. Depan Nabi. Ka'ab punya fikir-fikir, semua orang sebelum dia yang bagi alasan terlepas. Dia pun tanya-tanya adik-beradik dia, konsult macam-macam. Ka'ab ni pandai debat, dia pandai bagi alasan. Kalau nak cakap buat orang yakin, memang kehebatan dia. Ni 3 orang di kalangan sahabat Nabi yang pandai bermain kata-kata. Ka'ab bin Malik salah seorang, Abdullah bin Rawahah salah seorang, dan yang paling pakar di antara mereka adalah Hasan bin Thabit. Ni 3 orang pemidato Nabi SAW. Ka'ab salah seorang. Di antara mereka bertiga, Ka'ab diuji dengan ni ujian dia. Hasan bin Thabit ada ujian juga. Dia termasuk salah seorang yang telah terlibat dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kena sebat 80 kali. Hasan bin Thabit. Dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Tak ada kes. Fighter. Dia fighter dan juga orator yang baik. Meninggal dunia dalam perang. 3 orang sahabat Nabi. Dalam mereka 3, yang paling power adalah siapa paling power? Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik ataupun Abdullah bin Rawahah? Siapa paling power? Siapa paling power? Abdullah paling power di medan perang. Ka'ab power bercakap-cakap, tapi yang paling power bermain kata Hasan bin Thabit. Itu kepakaran dia. Diriwayatkan bila dia bercakap, para sahabat sebut bila dia bercakap seolah umpama malaikat meniupkan ucapan dia. Ucapan dia memang power, memang dia paling hebat. So Ka'ab bin Malik, aku boleh debat, dia kata, aku boleh bagi alasan. Dia pergi di depan Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, kalau aku berdiri di hadapan selain daripada engkau di kalangan pemimpin dunia, aku pasti akan bagi alasan membebaskan diri aku. Laqad u'titu jadalan, aku ada kemahiran untuk berdebat. Tapi ya Rasulullah, kerana aku berdiri di hadapan engkau, kalau aku bagi alasan, engkau boleh lepaskan aku. Allah akan khabarkan kepada engkau tentang apa yang aku buat ni alasan, aku akan dihukum. Jadi aku ambil risiko. Kata Ka'ab bin Malik, aku jujur, bagi tahu jujur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tak adalah waktu dalam hidup aku lebih mudah daripada sekarang, dan tak pernah dalam hidup aku ada 2 kenderaan, melainkan ketika ni. Ketika ni je yang aku ada 2 kenderaan. Macam kat luar ni, Abang Razif, satu saya nampak Harley, satu lagi EX5. Ada 2 motor lah, kereta tak masuk lagi. Harley satu, EX5 tu ujung tu. Baik, Ka'ab kata, ya Rasulullah, tak ada detik lah hidup aku ada 2 kenderaan, melainkan lah ni je aku ada 2 kenderaan, dan aku paling mudah. Tak ada alasan untuk aku tak pergi, melainkan aku sendiri yang malas. Tengok ni gentleman. Depan dia semua bagi alasan, semua Nabi minta ampun untuk mereka, dia kata tak ada alasan ya Rasulullah, aku pergi memang tak ada sebab lain melainkan malas. Ini bermula detik ujian kerana dia jujur. Detik ujian dia bermula. Nabi dalam riwayat disebutkan, Ka'ab kata fatabassama tabassuman mughdiban. Nabi senyum dengan senyuman yang marah kepada aku. Nabi kata fa amma hadha faqad qala al-haq, ataupun fa huwa sadiq atau kama qala, maka orang ni dia cakap jujur. Okey, jalan. Nabi tinggalkan jalan-jalan. Nabi marah. Nabi tengok dengan alasan macam nak bayangkan tak boleh lah, tapi macam kita, kalau kita bayangkan kita pergi bagi alasan tak pergi kerja kat bos, macam mana tak pergi kerja semalam? Saja malas tak ada apa. Jujur kan? Tapi jujur ni jujur yang betul. Nabi menunjukkan kemarahan. Hang boleh tak main perang sebab malas? Jalan. Tapi Nabi sebut, yang mana orang lelaki ni dia cakap jujur. Ka'ab bin Malik, dia pun jalan, patah balik. Masih berbolak-balik, fikir, macam mana orang lepas aku semua Nabi senyum macam biasa. Nabi kata kat mereka, Allah ampunkan kamu pergi. Aku cakap jujur, aku kena tekanan. Nabi marah kat aku. Tengok muka Nabi, riak wajah Nabi SAW, Nabi marah. Kata Ka'ab bin Malik, dia jumpa kawan-kawan di sebelah, orang pun kata kat dia, bagi alasan. Ka'ab patah balik pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah, tadi tu saya melawak ya. Macam saya ada alasan. Orang beritahu kat dia, pergi balik, tolong beritahu kat Nabi, tadi melawak ya Nabi, sebenarnya saya ada alasan, tadi saja nak test Nabi marah ke tak. Orang kata kat dia, pergi patah balik, bagi alasan. Ka'ab berfikir, aku nak patah balik ke tidak? Dia berbolak balik, nak pusing balik jumpa Nabi ke tidak, nak pusing ke tidak. Muka Nabi muka marah. Ka'ab bertanya kepada orang di sekeliling dia, ada orang yang macam aku, sama macam aku, cakap yang Nabi marah? Dia berkata ada. Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin
Murarah bin Rabi'. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Dua orang. Ka'ab kata, ini dua orang yang besar. Dua orang ni adalah orang yang orang yang mulia, ada kedudukan syahidah Badran. Mereka hadiri perang Badar. Kalau depa boleh bersabar, aku pun kena bersabar juga. Depa pun sama tuan-tuan. Hilal ni orang tua, tak larat kena ada bini dia mai tolong uruskan hidup dia. Tapi pi di depan Nabi kerana nilai kejujuran, ya Rasulullah, aku tak ada alasan. 3 orang yang terpilih. Dan diriwayatkan bila Nabi kata okey, tinggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat mula-mula kepada mereka, wa akharuna marjuna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Dan orang-orang yang lain selain daripada munafik, dalam Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keburukan munafik, memberi ancaman kepada munafik. Allah sebut wa akharun, ada orang-orang yang lain marjuna li amrillah, murjauna li amrillah, mereka nak keampunan Allah, mereka nak urusan Allah tetapkan kepada mereka, Allah bagi kepada mereka. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim, sama ada Allah mengampunkan mereka ataupun Allah mengazab mereka, tergantung, tak tahu keadaan mereka mana satu yang betul. Dan apabila ayat tu diturunkan, selepas tu Nabi SAW arahkan para sahabat, ni ancaman yang betul ni, sebab cakap jujur. Nabi arahkan para sahabat, pulaukan mereka bertiga, jangan cakap dengan mereka, sebab urusan mereka tergantung, tak tahu Allah nak ampunkan mereka, tak tahu Allah nak hukum mereka. Mereka dipulaukan 50 hari. 50 hari tak ada siapa bercakap dengan mereka. Ka'ab bin Malik kata, aku pergi ke masjid, sebab Murarah dan juga Hilal dua-dua ni orang tua, mereka tak pergi masjid, mereka duduk di rumah sahaja, isteri mereka khidmat kepada mereka. Aku pergi ke masjid tiap hari, kata Ka'ab. Aku jumpa Nabi SAW, aku bagi salam kepada Nabi SAW, dan aku lihat bibir Nabi. Nabi jawab ke tidak? Nabi diam, tak cakap dengan dia. Aku duduk dekat dengan Nabi SAW, nak bagi Nabi rasa kewujudan aku. Aku perasan Nabi tengok aku. The moment aku kalih tengok Nabi, Nabi alih ke arah lain. Sampai begitu. Ka'ab jumpa dengan Abu Qatadah, sepupu dia. Jumpa Abu Qatadah. Abu Qatadah tak layan dia, tak cakap dengan dia. Ka'ab kata, hang tahu tak, inni uhibbullah wa rasulah, hang tahu tak aku cintakan Allah dan Rasul. Abu Qatadah tak cakap apa, jalan, tinggal dia. Begitu cabaran. Bayangkan, kerana jujur, dia kena uji sampai macam tu. Cukup 40 hari, Nabi SAW arahkan sahabat, pergi habaq kat mereka 3 orang, pisahkan mereka dengan isteri mereka. Orang mai beritahu ke Ka'ab, Nabi arahkan kamu bertiga, hang, Hilal dengan Murarah, tiga-tiga pisah dengan isteri masing-masing. Isteri suruh balik. Bini Hilal pergi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, laki aku ni tua, tak boleh buat apa pun, dia tak larat nak buat kerja sendiri, aku kena buat khidmat kepada dia. Nabi kata, tak apa, hang boleh duduk khidmat saja, jangan bersama dengan dia. Bini Hilal kata, memang dia pun tak ada apa, dia hanya menangis sahaja semenjak hari dia dipulaukan oleh orang ramai. Orang beritahu ke Ka'ab, pergi jumpa Nabi SAW, minta izin suruh bini hang stay dengan hang lah, tak payah balik rumah dia sendiri. Nabi SAW pesan begitu, minta izin. Mungkin ada exception punya case, sama macam Hilal. Ka'ab kata tak boleh, aku muda, aku segan nak pergi cakap dengan Nabi SAW, dan dia pun kekal lah begitu. Kekal, bini dia pun balik rumah bini dia. Nabi perintahkan jangan talakkan, tapi pisahkan isteri. 40 hari tak ada siapa cakap dengan dia. Selepas tu datang rombongan daripada Rom. Raja Ghassan hantar surat kepada Ka'ab, datang ke Madinah cari Ka'ab mana. Orang pun tunjuk pergi rumah Ka'ab, bagi surat. Ghassan tulis kepada dia. Ghassan ni pusat dia di Syam pada ketika itu, pemimpin Rom di Syam. Hang dipulaukan oleh Rasulullah, oleh Muhammad, hang boleh join kami bagi hang semua kemuliaan. Orang seperti kamu tidak layak mendapat layanan begini, datang kepada kami. Ka'ab pun dia ambil surat tu, dia bakar, dia buang surat tu, dia bertahan sampai hari ke-50. 50 hari dipulaukan oleh keseluruhan kota Madinah, tak ada siapa cakap dengan mereka, bini mereka dipisahkan daripada mereka. Sehinggalah pada satu hari lepas sembahyang subuh, Ka'ab dia mendengar suara daripada langit yang kata, abshir, terimalah khabar gembira. Terimalah khabar gembira. Dan pada ketika itu Ka'ab rasa, okey, alhamdulillah, Allah bagi ruang, Allah bukakan kepada dia segala keperitan yang dia tanggung selama ni. Nampak tak tuan-tuan, macam mana sabar, dan dengan kesabaran itu Allah bagi ganjaran yang ni. Sebelum cerita pasal ganjaran, sebelum nak dapat ganjaran, dia punya susahnya, peritnya kesabaran, mereka diuji. Dan Allah Ta'ala tak uji melainkan Allah tahu kemampuan mereka. Allah nak angkat orang tu kan, sebelum Allah angkat, Allah
Pastikan dia berdepan dengan ujian dulu. Hang boleh pas ujian, hang terangkat. Kalau hang tak boleh pas ujian ni, hang duduklah di bawah ujian tu dia datang. Ka'ab ada banyak option untuk sesat, untuk ikut jalan yang salah, tapi dia setiap option itu di-dismiss, ditolak. First, boleh ke tak boleh tipu Nabi? Boleh, tapi dia tolak option tu. Yang kedua, boleh ke tak boleh nak minta duduk dengan isteri dia, tipulah kata dia tak larat, dia tolak option tu. Yang ketiga, dapat surat daripada Raja Rom, tinggal Muhammad, mai duduk dengan kami bagi ke hang segala kesenangan. Dia tolak option tu. Sabar, punya sabar. Akhirnya selepas 50 hari baru Allah bagi jalan keluar dekat dia. Dan kerana kesabaran itu Allah turunkan ayat kepada mereka, spesifik untuk mereka bertiga, Ka'ab, Hilal dengan Murarah. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Dan kepada 3 orang yang mana tak pergi perang. 3 orang ni spesifik, bayangkan nak dapat kemuliaan ni, ayat turun kepada 3 orang, kemuliaan ni tak main senang-senang tau. Dan ayat turun, nilai dia bukan macam sultan bagi datuk kat kita, tak, yang tu senang lagi. Yang tu senang walaupun susah kadang-kadang. Dia punya check, criminal check apa semua. Dapat tu satu negeri lah yang hormati kita, ataupun satu negara yang lah hormati kita. Kalau sultan bagi kita Datuk Seri Agong, bagi kita Tan Sri, satu negara lah hormati kita. Tapi nama mereka 3 orang disebut ayat Al-Quran, wa 'ala thalathah, 3 orang ni sampai kiamat. Orang kan setiap kali tuan-tuan nak khatam Quran kena lalu ayat ni. Dan bila kena lalu ayat ni, mereka mendapat pujian tu. Ini bukan pujian kecil-kecil, pujian yang seluruh alam daripada zaman Nabi sehingga ke hari kiamat akan sebut wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Faham tak? Nak dapat tu punya susah nak dapat. Sabar yang tinggi. Akhirnya Allah turunkan ayat kepada 3 orang yang tak pergi perang. Sehinggalah dunia menjadi sempit kepada mereka dan jiwa mereka menjadi sempit. Ketika tu tuan-tuan, nak abang kata betapa besarnya jiwa mereka, rupa-rupanya Allah Ta'ala acknowledge apa yang mereka rasai. Allah uji mereka 50 hari dalam kesempitan sehingga dunia dan jiwa mereka menjadi sempit. Allah rakamkan kesulitan itu dalam Al-Quran, sehingga dunia menjadi sempit kepada mereka dan juga jiwa mereka menjadi sempit, dan sehingga mereka merasakan tidak ada jalan keluar melainkan kembali kepada Allah sahaja, tak ada jalan lain. Kemudian Allah mengurniakan kepada mereka taubat. Ka'ab pergi jumpa Nabi SAW ketika itu, jalan pergi jumpa Nabi. Nabi suruh panggil dia, jalan jumpa Nabi. Masa dia jalan, dia kata, inilah kali pertama aku melihat Nabi SAW senyum kepada aku dengan senyum yang gembira. Nabi kata, abshir bi khairi yawmal ladhi marrat bika mundu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, terimalah kabar gembira hari yang terbaik yang datang dalam hidup engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Nabi Ka'ab tanya, ya Rasulullah, aminka au minallah? Ya Rasulullah, pengampunan ni engkau kah yang bagi dekat aku sebab tak tahan 50 hari kami duduk bertahan begini, engkau bagi dekat kami kah daripada Allah? Nabi kita, tak, ini bukan daripada aku, ini daripada Allah. Ayat tu yang disurunkan surah Taubah kepada mereka. Ka'ab kata, aku berjanji mulai hari ni aku takkan tipu dah, walaupun sekali. Ka'ab kata, di antara aku punya nazar, aku akan sedekahkan semua harta aku. Nabi kata 1/3 cukuplah. Bila Ka'ab cerita, masa dia dah tua dah, dia dah buta, dia dah tua tak nampak, dia cerita kat anak dia cerita ni. Kata Ka'ab, daripada peristiwa itu sehingga ke detik ini aku tak pernah tipu sekalipun dalam hidup aku. Dan nanti aku harap begitulah keadaan aku sehingga aku menghadap Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jujur, ujian yang berat, dan di sebalik ujian tu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dia. Sama juga dengan cerita Aisyah. Saya tak mau cerita panjang lah, hadithul ifk ni panjang, cerita yang panjang. Tapi akhirnya apabila tak ada dah jalan keluar, sehingga Aisyah rasa stres, dia diuji dan dia ditekan, tuduhan palsu, orang kata dia buat benda tak baik dan sebagainya. Tak ada jalan keluar. Nabi pun tak kata apa kat dia. Nabi tak tahu, Nabi tak kata apa dekat dia. Dia minta izin, ya Rasulullah, boleh tak aku nak balik ke rumah ibu bapa aku, balik ke rumah Abu Bakar. Cerita tu saya nak panjang, lain kali lah saya panjangkan cerita tu. Cuma part yang best tu, dia minta izin nak balik, Nabi pun benarkan dia balik ke rumah. Apabila Nabi datang selepas tu, Aisyah bagi tahu dekat bapak dia, Abu Bakar, tolonglah bagi pihak aku kepada Nabi SAW, bagi tahu yang aku tak buat pun. Tak buat perbuatan apa. Abu Bakar kata, takkan aku nak cakap dengan Nabi? Abu Bakar tak pertahankan dia.
Aku tak boleh cakap apa. Minta izin, minta dekat mak dia, tolonglah bagi tahu dekat Nabi. Yang mana aku tak buat perbuatan ni. Mak dia kata, aku nak cakap apa dengan Nabi? Nabi kot, nak kata apa? Aisyah kata, ketika itu Aisyah kata, aku ni satu orang perempuan yang tak banyak hafal Quran pun sikit. Dan aku tahu, aku benar. Dan dia frust ketika tu, dan dia cakap tak ada siapa nak percaya dia pun. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat. Ceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha, dia tak buat perbuatan tu. Allah sebut yarmunal muhsanat, orang yang memfitnah, memberikan fitnah palsu kepada orang perempuan yang muhsanat, yang bersih. Allah sifatkan dia sebagai bersih. Bila turun ayat ni, Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar dan ibu dia minta kepada Aisyah, bangun, tunjukkan kehormatan kepada Nabi SAW, beri penghormatan. Aisyah kata, tak, aku tak puji siapa-siapa melainkan Allah Ta'ala sahaja. Aku menghadapi satu detik di mana mak aku tak defend aku, di mana bapa aku tak defend aku, di mana Nabi SAW tak bagi kata putus. Nabi diam. Nabi diam, tak bagi kata putus. Satu-satunya yang menyelamatkan aku, yang membersihkan aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya ringkas pendek, cuma itulah yang saya nak tekankan, akan ada momen dalam hidup kita yang kita diuji. Dan janganlah sekali-kali kita takut untuk mengambil langkah yang mendatangkan keredaan Allah ketika kita diuji. Kita akan berdepan dengan ujian, kita akan berdepan dengan kesusahan ketika kadang-kadang kala dalam hidup kita, tapi jangan sekali-kali ambil langkah yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Ini cerita pasal dunia, di dunia. Allah bersihkan Aisyah di dunia. Allah selamatkan Ka'ab, Murarah dan juga Hilal pun di dunia. Bagaimana kalau ditangguhkan di akhirat? Sesungguhnya di akhirat azab Allah sangat pedih dan rahmat Allah sangat luas. Jadi nasihat untuk diri saya mulakan dengan diri saya dan kita sekalian, janganlah sekali-kali mengambil langkah yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali semula kepada Ustaz Syahrul. Jazakumullahu khaira. Ahsanallahu ilaikum. Saya ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Salman Ali atas perkongsian pengalaman hidup kan, yang sangat menarik lah. Kalau orang muda macam saya sukalah dengar cerita-cerita daripada asatizah kita yang lebih berpengalaman, yang mana Ustaz Salman cerita pengalaman suka minat motor dan sebagainya kan. Saya teringat Nabi SAW sebut, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'athnan, hubbul mal wa tulul amal. Dan apabila anak Adam tu makin meningkat dewasa, akan membesar juga dua perkara. Yang pertama sekali ialah hubbul mal, cintakan harta, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Dan Ustaz Salman dah simpulkan pun apa yang patut kita pilih dalam hidup ni supaya kita jelas lah kan, dan akhirnya kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moderator tak boleh cakap panjang. Seterusnya saya teruskan kepada Profesor Dr. Rozaimi untuk saya difahamkan ada kuliah kan untuk syarah hadis yang ke-11. Nabi SAW sebut da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan kepada Fadilatul Doktor. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Syahmi kita selaku moderator, yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Salman Ali, yang mana kuliah yang bagi saya memberikan satu pengajaran yang berharga. Itu pun tara tak bersedia tu kan. Alhamdulillah, dalam kehidupan kita ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada benda yang kita tak nak tapi ia bermanfaat. Antaranya ialah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diceritakan tadi oleh Ustaz Salman. Dan saya juga teringat dalam kehidupan kita ni ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu benda yang kita tak suka tetapi ia bermanfaat untuk kita. Kan? Kalau kita tengok dalam sirah pun ada benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi yang pada kita menyedihkan tetapi ia bermanfaat untuk Nabi dan orang Islam. Antaranya adalah perang Uhud lah. Kan, peperangan Uhud ia merupakan satu peperangan yang menyedihkan. Nabi SAW itu sendiri patah gigi. Nabi SAW itu sendiri luka di pipi. Nabi pakai mirfar. Apa itu mirfar? Mirfar itu ialah kita panggil apa? Jaring besi yang menutup kepala sebelum pakai helmet. Kan? Nabi pakai mirfar dulu, lepas tu baru Nabi pakai helmet. Mirfar tu dia dibuat daripada hilaq al-hadid, besi-besi yang besi-besi bulat yang dipintal, kemudian dia macam lembut lah. Siapa tengok cerita Rom yang lama dia akan nampak lah, cerita-cerita perang salib ke, dia akan nampak memang dipakai untuk protect tengkuk daripada dipenggal daripada belakang. 2 biji masuk dalam pipi Nabi SAW, tenggelam masuk. Abu Ubaidah keluarkan. Berebutlah Abu Ubaidah dengan Abu Bakar, berebut nak keluarkan besi itu daripada pipi Nabi SAW. Abu Ubaidah kata, saya minta dulu, jadi saya keluarkan dulu. Cabut satu, gigi dia tercabut satu. Lepas tu Abu Bakar kata, bagilah saya satu. No, saya minta dulu, dua-dua saya punya. Dia cabut lagi satu gigi dia tercabut. Itulah Abu Ubaidah punya pengorbanan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ibn Qayyim menghuraikan dalam Zadul Ma'ad. Siapa yang ada buku terjemahan Zadul Ma'ad boleh baca. Ibn Qayyim menghuraikan panjang lebar berkenaan dengan fawaid wal hikam, faedah dan hikmah di sebalik daripada peristiwa peperangan Uhud. Antaranya apa? Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada kita kelazatan ibadah dan doa. Kita tak boleh nafi. Bila mana kita senang, bila mana kita selesa, doa kita agak kurang khusyuk, ibadah kita kurang khusyuk berbanding apabila Allah memberikan musibah kepada kita. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, Nabi kata apa? Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum? Adakah kamu menyangka kamu akan dibantu? Adakah kamu menyangka kamu akan diberikan kemenangan melainkan dengan orang-orang yang lemah, yakni orang-orang yang miskin di kalangan kamu? Para ulama mempunyai 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang kaya ni kehidupan dia banyak diuruskan oleh orang miskin. Yang ini kita sebut dalam kuliah yang lepas. Kan? Kadang-kadang orang kaya, dia rasa dia kaya. Dia rasa dia berkuasa, tapi dia tak sedar baju dia dijahit oleh orang miskin.
Dia tak sedar ikan dia ditangkap oleh orang miskin. Dia tak sedar nasi yang dia makan ditanam oleh orang miskin. Orang kaya buat apa? Orang kaya mesyuarat je. Betul tak? Ke tak betul? Tuan-tuan setuju dengan saya? Orang kaya mesyuarat je. Yang buat kerja orang miskin. Yang pergi tanam padi dekat sawah bukan toke-toke. Yang pergi tanam padi, yang pergi sebar racun adalah orang miskin. Arab Saudi dulu pernah ambil satu polisi, hantar balik semua sadik-sadik ni. Pakistan, India, dapat tak? Hantar balik. Tak lama lepas tu, Riyadh, bandar raya Arab Saudi, penuh dengan sampah. Orang kaya sampah pun tak boleh urus. Panggil balik. Sebelum ni dia orang anggap sadik ni tak ada apa pun, hina je. Tapi bila balik mereka baru dia rasa orang miskin menguruskan kehidupan orang kaya. Itu yang pertama lah. Tafsiran yang lebih masyhur ialah dengan doa orang miskin. Maka sebab itu bila nak pergi perang, Nabi SAW pesan ni, doa orang miskin. Bukan semua, tapi kebanyakan. Sebab apa? Sebab orang miskin ni dia sempit hidup dia. Pergantungan jiwanya pada Allah Ta'ala tu tinggi. Kita kadang-kadang doa pada Allah dalam keadaan senang ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ya macam semalam, sama je. Amin. Doa pun dia short note. Dia bagi nota ringkas. Kan? Aku minta macam semalam. Macam biasa Tuhan. Satu. Dia macam kedai mamak jadi order je kan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita ujian yang berat, masa tu kita rasa nikmat dalam doa. Kalau boleh kita tak nak berhenti. Saya diberikan oleh Allah Azza wa Jal sedikit kelebihan. Yang saya rasa itu kelebihan lah. Saya nak orang susah agak lah. Ayah saya kerja kilang, lepas tu malam niaga pasar malam. Dulu seduk tolong ayah pergi berniaga pasar malam, malam-malam kan. Tapi cita-cita tu besar. Cita-cita tu tinggi. Kan? Daripada kecil nak masuk sekolah agama. Padahal keluarga tak ada pun yang mengaji agama ni. Yang fokus tak ada. Ustaz ni tak ada seorang pun. Tiba-tiba je minat masuk sekolah agama. Isi borang sendiri nak masuk sekolah asrama agama. Masuk. Alhamdulillah masuk. Lepas SPM dapat, orang kata apa, tawaran pergi ke UM buat degree syariah. Masa tu family kata, okey lah masuk UM, Nilam Puri dekat sikit. Saya kata saya tak mau. Dah kalau tak mau pasal isi. Dah mak suruh isi borang UPU, saya isi je. Tapi saya bagi tahu daripada awal saya tak nak pergi masuk dalam Universiti Malaysia ni. Cita-cita besar nak pergi Mesir masa tu. Tapi mujur tak pergi pun. Mujur tak pergi, Alhamdulillah. Kalau tak ponting jugalah kan. Masa tu Tun M jadi Perdana Menteri. Dia perkenalkan STAM. Masa tu STAM ni terumbang ambing sebab kami batch kedua ambil STAM. Kalau ambil lah, tapi saya tak ambil. Sebab tengok batch pertama tu macam terumbang ambing, semua tak pergi. Tak dapat pergi ke Mesir. Saya kata tak boleh. Macam mana nak buat ni? Lah kali dapat ruangan pergi ke Jordan. Tengok currency Jordan pada masa tu, 1 dinar Jordan RM5.60. Pening kepala ni macam mana? Ayah bukan gaji besar, kerja kilang aja kan. Jadi cari ruang. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapatkan ruang untuk dapatkan pinjaman boleh ubah kerajaan negeri Perak. Setahun 12,000. Mohon-mohon dapat 5 tahun. So 60,000 lah. Pergi. Tiket kapal terbang minta daripada zakat Perak. Pergi. Belajar Alhamdulillah. Kan? Grad dengan tak payah bayar. Grad dengan tak payah bayar. 60,000 tu jadi beasiswa, Alhamdulillah. Lepas tu balik. Kan? Kita memang dalam kepala balik nak sambung master. Sampai kat KLIA, family sambut. Mak saya kata, abah kamu dah berhenti kerja. Kita pun tanya, pasal apa dia berhenti kerja? Kamu dah habis belajar, kira berhenti lah. Orang kampung tuan-tuan, dia bayang anak balik luar negara, balik mesti ada kerja pegawai punya. Dia tengok drama kan.
Macam tu lah, nak balik luar negara, balik confirm ada kerjanya. Kerja cari dia, bukan dia cari kerja. Kita duk bayang nak sambung masa tu, tapi kita diam masa tu. Kita tak nak menyusahkan dia. Cari kerja sana, jadi guru sandaran, kerja daripada siang. Doa pada Allah, doa. Nak dapatkan beasiswa. Alhamdulillah, UPSI bagi. Masa tu pun kita rasa macam, betul ke ni aku dapat ni? Ya. Sambung master, sambung PhD dengan beasiswa kerajaan. Pergi untuk master, pergi untuk PhD. Masa pergi PhD tu tak fikir pun, anak seorang masa tu. Tak fikir pun. Anak saya Allah Ta'ala uji, suka demam apa, sawan. Bila demam je sawan. Bila demam, berbuih-buih mulut tu. Husna tu. Buat keputusan pergi. Kawan-kawan kata, kau ni betul ke nak pergi Jordan balik ni? Ni macam nak sembelih kepala. Saya kata tak apalah. Demi ilmu ni, saya, kalau insya-Allah kita akan boleh buat, kita kan. Pergi tu, kereta tak ada, motor tak ada, pergi mana-mana pun naik teksi lah. Sedangkan kat sini orang duk panggil kita ustaz lah kan. Kalau pergi ceramah pun orang ada tempat VIP khas, tempat parking pun ada tempat untuk ustaz. Pergi sana jadi macam orang biasa. Kena halau dengan Arab, kena marah dengan Arab kan. Satu ujian lah bagi saya. Tiba-tiba anak saya demam. Masa tu nak ambil final exam. Kami PhD ada coursework sebab dia macam US punya sistem. Ada coursework. Malam tu Muaz baru lahir. Muaz tu baru lahir. Fidah isteri saya dalam pantang. Husna demam. Musim sejuk. 3 pagi dia sawan. Bila dia demam je kami akan ambil turn. Saya akan jaga malam sampai pagi. Fidah akan jaga, si isteri saya akan jaga pagi sampai ke malam lah. Sebab kelas saya PhD ni dia kelas petang. So saya boleh jagalah tengah-tengah malam sambil buat assignment. So tiba-tiba dia sawan. Hujan masa tu. Suhu -2. Sebelum tu kami dah rendam dia setengah jam. Dia dah mengetar dah. Sejuk. Saya call kawan. Saya kata tolong angkat. Saya tak ada kereta kan. Nak pergi hospital. Saya kata tolong angkat. Dia angkat. Kata ustaz tolong bawa kami. Sebab dia ada kereta. Ustaz tolong bawa kami nak pergi hospital. Pergi hospital. Doktor rendam lagi setengah jam dalam air sejuk. Menjerit-jerit. Lepas tu masuk ward. Bila masuk ward, saya bawa buku sebab esok nak exam. Family jauh. Pukul 3 pagi di Jordan. Dekat Malaysia pukul 8 pagi. Tergerak hati nak telefon, tapi tak jadi. Sebab kalau telefon menyusahkan dia orang, akan susah hati. Saya pergi kat surau. Saya doa pada Allah. Saya menangis. Ya Allah, tak ada tempat aku nak bergantung melainkan hanya pada Engkau. Tuan-tuan, doa masa tu doa yang paling nikmat. Sebab kita hanya bergantung harap pada Allah. Kita nak cakap dalam bahasa Arab, sawan pun kita tak tahu perkataan apa. Perkataan syar'i ni kita tahu, perkataan medical mana kita nak tahu. Doktor tanya, pasal apa? Kita duk buka kamus ni. Apa sawan dalam bahasa Arab? Kita tak tahu nak macam mana nak kita kata hararah. Kita kata dia panas, aliyah. Hatta tafqad wa'i. Maksud dia tak sedar diri. Betul dia kata ini tashannuj. Baru kita tahu, rupanya sawan dalam bahasa Arab adalah tashannuj. So, tuan-tuan, ujian, musibah, kita tak mau. Tapi kalau Tuhan bagi, kita akan melaluinya dalam keadaan yang sangat-sangat bermakna. Dan sampai sekarang saya duk ingat peristiwa tu. Kan? Saya teringat peristiwa tu. Dan bila masuk dalam ward tu, malam tu kita masuk ward, esok pagi baru nampak sebab orang semua tutup tirai malam kan. Esok pagi bila buka tirai, doktor nak round ward, kita tengok budak-budak lagi dahsyat. Allah Ta'ala uji anak-anak dia. Ada yang makan pakai straw. Semalam kita dah ingat, anak engkau sawan sikit je, sawan pun tak sampai 5 minit. Itu pun sebab demam. Anak orang lain makan pakai straw. Baru kita rasa, Allah, ujian yang Allah Ta'ala bagi pada aku ni sikit je. Kan? Baru rasa malu kat Tuhan. Itu pengalaman hidup saya lah. Dan tuan-tuan, saya pasti ada juga pengalaman hidup, ujian yang Allah Ta'ala bagi, yang sebenarnya ujian itu menjadikan kita rasa nikmat dalam ibadah. Bukan kita minta, kita tak minta musibah, tapi kita minta kelazatan dalam beribadah.
Kan? Yang mana momen tu, bila datangnya musibah, momen tu akan menjadikan kita feel, kita akan rasa nikmat yang kita mungkin tak dapat lalu dalam keadaan kita selesa, dalam keadaan kita senang. Itu sedikitlah berkenaan dengan musibah. Tuan-tuan, hadis yang ke-11 daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-11 tu An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadis daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa Hasan bin Ali bin Abi Talib? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir 3 tahun setelah daripada hijrah. Lahir setahun sebelum kelahiran Husain bin Ali bin Abi Talib. Maksudnya Hasan ni dia abang kepada Husain, dan dia tua setahun lah daripada Husain. Dikatakan dia ni mati disebabkan oleh kerana diracun. Mati sebab diracun. Kenapa dia diracun? Ada yang kata yang racun dia adalah isteri dia, Ja'dah bintul Ash'ath. Ada yang kata Yazid racun dia, Yazid Antawang racun dia. Tapi ini semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Sebahagian mengatakan ini adalah rekaan-rekaan puak Syiah. Ya. Tapi masyhurlah dia diracun. Siapa yang racun dia? Wallahu alam, siapa pun tak tahu. Dia pun rasa macam dia diracun. Kan? Dia bagi tahu pada Husain, dalam riwayat dia bagi tahu pada Husain, aku rasa macam aku kena racun. Bila Husain tanya siapa buat, man fa'alahu, dia tak bagi tahu. Fa aba ayyukhbirahu. Dia tak bagi tahu. Ada juga sebahagian pengkaji kata mungkin dia rasa macam dia diracun, tapi tak pun. Sebab zaman dulu mana ada test kan. Mungkin dia rasa macam dia diracun. Tapi Hasan ni, tuan-tuan, dia merupakan tokoh besar kita lah. Hasan ni. Syiah pun mengangkat dia sebagai khalifah selepas daripada Ali bin Abi Talib. Tapi nama Hasan ni tak berapa glamour di sisi Syiah. Mereka menganggap dia sebagai imam. Syiah ni dia percaya pada 12 imam. Bermula daripada Ali sampai kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang mereka percaya hilang dalam gua di Samira dan akan keluar sebagai Mahdi. Itu beza Mahdi kita dengan Mahdi Syiah. Mahdi kita tak tunggu. Kalau dia keluar, kita pun akan tengok betul ke dia ni Mahdi. Sebab ramai orang mengaku diri Mahdi. Kan? Ramai orang mengaku Mahdi. Daripada sepanjang sejarah, ramai mengaku. Sehingga kan Sufyan As-Sauri kata apa? Lau kharaja la takum minhu syai'. La takum minhu fi syai' hatta yajtami'an nasu alaih. Kalau Mahdi ni keluar, kata Sufyan As-Sauri, dia kata pada anak murid dia. Dia kata kalau keluar, kamu jangan buat apa-apa lagi. Sehingga manusia berhimpun melantik dia menjadi pemimpin. Baru kamu tahu dia Mahdi betul. Kalau setakat dakwa-dakwa je, ni dekat Madinah ni, sekarang ni, ada yang menunggu Mahdi. Orang Malaysia. Tarikat Naqsyabandi, Khalidiyah. Saya tahu dah, masa saya pergi ke Madinah itu dah orang bagi tahu dah. Memang ada satu puak, dia bawa jemaah daripada Negeri Sembilan pergi ke Madinah sebab nak tunggu Mahdi muncul. Pada hari Arafah. Pergilah sana. Duduk sana lama-lama dah overstay. Baru rasa diri kena scam. Tapi sebahagian dia percaya kena scam. Sebahagian dah balik. Sebahagian masih tunggu di sana. Dan ketua dia tu, yang mendakwa tu, Habib. Dia ada gelaran Habib. Dan berdaftar dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Tapi katanya sekarang ni sedang digantung kan. Pendaftaran tu digantung semalam, keluar akhbar semalam ke kemarin. Tu saya pun heran sebenarnya, pendaftaran ni macam mana? Setakat nama Habib boleh daftar ke? Banyak persoalan sebenarnya kan, tiba-tiba digantung kan. Sebenarnya mengaku Mahdi ni ramai. Lepas tu tak jadi kan, baru ni mana ada Mahdi dekat Arafah. Tak ada Mahdi pun.
Oh dia apa? Dia kata mungkin pada Ashura. Esok lah. So kita tengok boleh kan. Ada yang mendakwa, pengikut dia dakwa, dia kata tunggu hari Ashura. Itulah sebenarnya yang berlaku pada Syiah. Dia memperkenalkan konsep al-bada. Tahu al-bada? Tak tahu? Bukan badak sumu yang kat zoo tu. Al-bada ni maksudnya az-zuhur ba'dal khafa. Timbul setelah tak ada. Maksudnya macam kita. Dia kata hari ni ingat nak pergi dengar kuliah lah. Tapi lepas dengar kuliah tu kita tak buat perancangan apa pun. Lepas dengar kuliah pun kata, ish, jom kita pergi shopping kejap. Benda tu tak muncul pun sebelum ni. Tiba-tiba je muncul. Itu badak. Pada Allah tak boleh benda tu. Kerana badak ni makhluk boleh sebab dia jahil. Allah kan alim. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Mana ada konsep badak pada Allah. Tapi sebahagian daripada penganut Syiah percaya. Sebab dia dakwa Mahdi akan keluar pada tarikh sekian-sekian. Tak keluar. Oh, dia kata sebenarnya Allah telah tukar perancangan. Ini Syiah punya ajaran. Tapi sebenarnya kan, Naqsyabandi, Aliyah, Nazim ramal tentang Mahdi ni banyak kali. Akan keluar pada tahun ni, tak keluar. Akan keluar pada tahun ni, tak keluar. Oh, pada tahun 2000 semua teknologi akan binasa. Semua pengikut-pengikut dah percaya ni. Tapi tak ada apa berlaku. Tapi herannya orang masih anggap dia wali juga. Memang badak sungguh. Kan? Itu yang kadang-kadang kita rasa macam kami kena ambil tanggungjawab untuk lawan. Ini isu agama. Sebenarnya perleh tak ada pun Zawiyah Naqsyabandi Aliyah ni, tak ada. Perleh tak ada. Pasal apa Perleh tak ada fatwa? Perleh tak ada. Dah pasal apa Perleh mufti, rektor kolej universiti ambil benda ni? Cakap pasal benda ni? Tuan-tuan, ini isu agama. Kalau kami tak cakap, siapa yang cakap? Siapa yang akan cakap? Tak ada siapa nak cakap. Ada pegawai agama besar datang mari jumpa kami. Kami tanya dia, pasal apa dia luluskan dekat negeri hang? Tak boleh buat apa. Terpaksa. Dia pun tak setuju. Tapi dia tak boleh buat apa. Terpaksa. Tuan-tuan, alhamdulillah kita diperoleh. Kita boleh bercakap atas dasar ilmu dan tidak ada gangguan. Tidak ada tekanan daripada mana-mana. Jadi kami kena bercakap. Kan? Ada orang kata, ini ke kerja rektor? Tiap-tiap hari main Facebook. Tuan-tuan tanya Razif, dia call saya daripada pagi sampai ke petang kerana saya tak angkat sebab saya meeting. Habis tu macam mana boleh main Facebook? Facebook kan ada post yang boleh kita schedule kan? Kan? Semalam tulis, hari ni post. Dan saya ada admin yang tidak dibayar. Dia orang lah jawab. Reply tu dia orang jawab. Kan? Sebahagian lah. Sebahagian ada juga yang kita reply sendiri. Cuma nak bagi tahu, rektor ke, mufti ke, ini jawatan dunia. Tapi kita tetap Muslim. Kita kena cakna tentang agama kita. Kalau menjadi rektor, menjadi mufti, sampai kau tak boleh cakap pasal isu agama, jangan ambil jawatan tu. Jawatan tu telah memudaratkan kau. Ada orang kata, patut jadi rektor kena fikir macam mana nak tinggikan pengambilan student. Saya kata saya buat. Tapi itu tidak pernah menghalang saya untuk bercakap tentang isu agama saya. Saya adalah Muslim yang saya bertanggungjawab tentang agama saya. Jawatan datang dan pergi. Lepas 3 tahun mungkin saya balik ke Perak balik. Saya dipinjangkan 3 tahun je. Lepas ni mungkin saya balik ke Perak. Kalau mufti kata Rora tak okey, balik, kita cari yang lain. Panggil Salman pula jadi direktor contohnya kan. Jawatan datang dan pergi. Tapi kita kekal Muslim. Ya. Jadi golongan Syiah ni dia tak menyebut sangat tentang Hasan. Sebab apa? Sebab Hasan ni pernah dilantik jadi khalifah lepas daripada ayah dia Ali bin Abi Talib. Kemudian dia menyerahkan jawatan tu kepada Muawiyah. Sedangkan konsep Syiah, lantikan sebagai khalifah adalah lantikan Tuhan. Mana boleh letak jawatan? Yang dilantik oleh Tuhan siapa? Nabi. Pernah dengar Nabi letak jawatan? Saya ni lama dah jadi Nabi, jadi saya letak jawatan. Mana ada?
Nabi ni cuti pun tak ada. Kan? Esok saya nak apply cuti tahun lah. Tak ada Nabi. Nabi setiap masa muallim kan. Nampak benda tak elok, tegur terus. Kalau kita tengok dalam sirah, sepanjang tahun kehidupan Nabi ni ada je event-event besar. Kita rasa macam tak penat ke Nabi ni? Setiap tahun daripada mula dia menerima wahyu sampailah kepada tahun ke-13, tahun ke apa? 12. Tahun ke-11. Tahun ke-11 Rabiul Awal Nabi wafat. Setiap tahun, boleh katakan setiap tahun akan ada event, akan ada peristiwa, akan ada peperangan, akan ada pertempuran, akan ada kita panggil apa, rombongan yang datang, delegasi datang daripada luar Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa Nabi ni tak penat pun. Tiba-tiba Syiah kata khalifah dilantik oleh dilantik oleh Allah, Hasan boleh letak jawatan. Sebab mereka kata khalifah ni anak keturunan Ali bin Abi Talib ni, sebab 12 imam tu semua keturunan Ali bin Abi Talib. Khalifah ni mereka maksum, tak boleh buat dosa. Sebab tu kalau tuan-tuan, dulu ada satu channel dipanggil channel Safa. Masa tu saya tahun 1 di Jordan, masa pergi tahun 2011. Ada satu channel Safa. Channel ni best, menarik channel ni. Dia panggil tokoh Syiah, dia panggil tokoh Sunni. Dialog. Orang boleh tengok dalam TV, terbuka. Tak payah hantar rujukan dulu. Terbuka. Ada seorang syekh nama dia Adnan Al-Ar'ur. Orang Syria. Ar'ur. Dia dialog dengan seorang tokoh Syiah daripada Lebanon. Dia tanya satu soalan. Dia kata, imam-imam Syiah ni maksum atau tidak? Dia kata ya. Apa dalilnya yang mengatakan imam-imam Syiah ni mutahhar, dibersihkan daripada dosa dan silap? Yuridullahu bikumul yutahhirukum tathira. Allah Subhanahu wa taala, macam ayat tu? Innama yuridullah ay yuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu ayat dia. Dia baca ayat tu lah. Allah menyucikan ahli bait daripada, Allah Taala bersihkan mereka. Dia sudah faham keturunan Nabi tu, ahlul bait tu ialah anak cucu Ali bin Abi Talib, anak cucu Ali bin Abi Talib dan Fatimah, maka mereka ini bersih daripada dosa. Tu ditanya, liman tamma tathiruh? Dia kata li ahlil bait, untuk keluarga-keluarga Nabi, terutamanya imam-imam yang 12 ni lah. Lepas tu dia kata Hasan bin Ali menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Khata' am sawab? Itu soalan dia. Muawiyah dengan Hasan hidup sezaman. Muawiyah dakwa dia khalifah, Hasan pun dilantik sebagai khalifah. Akhirnya Hasan bagi jawatan tu kat Muawiyah. Betul ke salah? Kalau dia kata salah, berlanggarlah dengan konsep dia imam-imam ni maksum. Mana boleh khalifah buat silap? Kalau dia kata betul, maksudnya boleh letak jawatan lah. Dia kata hadza khuruj min mawdu'in niqash, dia kata. Ini keluar daripada tajuk kita ni. So dia tak nak jawab soalan tu. Sebab tu Syiah ni dia jarang sikitlah guna Hasan ni. Dia akan seru Husain. Madad ya Husain kan. Dia orang kan banyak sebut Husain. Okey, tak apalah yang tu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hasan ni dia kata apa? Dia kata saya hafal daripada Nabi SAW perkataan. Ini benda yang penting yang kita kena tahu. Iaitu sahabat Nabi SAW telah menggunakan tenaga, usaha, harta mereka semata-mata untuk memelihara khazanah Nabi SAW. Jadi sebab itu orang belajar hadis ni, tanyalah mana-mana orang belajar hadis, bila disebutkan hadis palsu dia akan marah. Bila disebut tentang hadis palsu dia akan marah. Marah sungguh. Sebab apa? Sebab hadis palsu ni khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang dok kata
orang dok marah. Stand up comedian buat lawak hina agama, hina Nabi, betul? Tapi berapa ramai di antara kita yang marah bila penceramah kita pakai serban baca hadis palsu? Berapa ramai yang marah? Sedangkan ini juga adalah penghinaan terhadap agama. Tiba-tiba ada penceramah kata kalau zaman dulu tak dapat jawab masalah apalah agama, saya nak tirai tanya Nabi. Baik, tak payah bincang, saya nak terus ya. Sahabat sampai perang sama sendiri. Disebabkan oleh perbezaan menentukan isu nak ambil tindakan segera ataupun tidak kepada pembunuh Osman. Ali berperang dengan Muawiyah. Ada siapa-siapa dengar Muawiyah saya nak tirai tanya Nabi? Ada siapa-siapa dengar Ali saya nak tirai jumpa Nabi? Ada? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hari ini muncul macam-macam. Dan orang-orang yang merepek ni lah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita yang suruh pakai sunnah ni, kita pula kena Wahabi. Tu saya kata, dekat Malaysia ni, takrifan ahli sunnah ni beza sikit. Nak jadi ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan kena amal bid'ah hasanah, baru jadi ahli sunnah. Kalau setakat amal sunnah aja, tuan-tuan tak jadi ahli sunnah. Ini definisi baru yang tidak pernah dikenali di zaman salaf. Kalau tuan-tuan nak jadi ahli sunnah, tuan-tuan kena hadir ya hanana, tuan-tuan kena datang maulid Nabi, tuan-tuan kena amal tahlil, tuan-tuan kena percaya benda-benda karut yang disebarkan oleh ustaz-ustaz yang berserban tutup telinga, baru jadi ahli sunnah. Tapi kalau tuan-tuan ikut hadis sahih, amalkan sunnah, tak buat bid'ah hasanah, tuan-tuan belum jadi ahli sunnah di Malaysia. Pelik. Ini yang berlaku. Kan? Tu semalam kami sembang, kita kata, kami sembang dekat sini sampai pukul 3 pagi semalam. Kan? Kita sebut, kita kata, zaman ini, zaman di mana kita bertarung idea. Kan? Kebanyakan manusia yang berada di otoriti mungkin tak favor kita, tak bagi ruang kat kita, tapi sebenarnya ini adalah satu peluang Allah Ta'ala nak bagi kita, yang mana kita mengutip, insya-Allah mengutip pahala kalau kita ikhlas. Kan? Tuan-tuan, kalau rasa-rasa senang nak dengar kuliah, semalam kuliah sampai pukul 12 malam. Tunggu jemaah sampai pukul 12 malam. Jemaah tunggu. Agak-agak kalau tak ada tekanan, tak ada sekatan, kan? Agak-agak nak tunggu kan sampai pukul 12 malam? Tak tunggu lah balik ya. Sebab dah senang. Kan? Tapi bila susah, ada tekanan, ada sekatan, maka rasa nak dengar tu kuat sikit lah. Kan? Rasa nak dengar tu kuat sikit. Okey. Hasan kata, aku hafal daripada Nabi SAW. Hafalan para sahabat ni pun, usaha para sahabat ni pun dahsyat lah sebenarnya. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah ni sangat-sangat mengiktiraf sahabat Nabi SAW ni. Bahkan di antara tanda ahli sunnah wal jamaah ialah at-taraddi ala sahabah. Kita doakan supaya Allah meredha. Sebab tu bila sebut nama sahabat radhiyallahu anhu, moga Allah meredai mereka. Dan Syiah tak maulah benda ni. Tapi sebab Hasan dia terimalah, sebab Hasan ni imam dia. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain mereka tak mau lah. Kecuali hanya minoriti sahabat saja yang menjadi kawan-kawan baik kepada Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Nabi SAW kata, dia kata, aku hafal daripada Nabi satu perkataan yang aku nak sampaikan pada kamu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan. Maksud kalau ada benda ragu, tinggalkan, pergi kepada benda yang tak ragu. First, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kan? Dalam surah Baqarah kan? Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab la raiba fi." Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tiba-tiba Nabi kata, kalau ada ragu, tinggalkan, pergi kepada yang tak ragu. Agama ni ada ragu ke tak ada ragu? Canggah tak? Zahirnya nampak bercanggah lah. Tapi sebenarnya yang tak ragu tu dalil. Yang tak ragu tu wahyu. Yang ragu tu kamu. Kamu yang ragu.
Bukan dalil tu ragu. Dalil tak ragu. Tapi yang ragu tu diri kamu. Diri kamu yang ragu. Maka bila timbul keraguan, tinggalkan. Ya, sebahagian para ulama menyebutkan hadis Nabi ni ringkas je. Tapi dia menjadi jawami' kalim, dia masuk dalam banyak bab. Dia masuk dalam banyak bab. Pertama, dia masuk dalam bab warak. Apa itu warak? Pernah dengar tak? Itu warak tu, jangan main-main tu, warak. Pernah dengar perkataan warak? Kan? Warak apa warak? Tak tahu? Ha? Tengok orang pergi masjid, warak ni kau ni. Kau ni warak sungguh, kan? Warak ni, kalau tuan-tuan tengok, Ibn Taymiyah ada bahas juga benda ni. Dia kata warak ni tarku ma yukhsha darruhu ataupun madarratuhu. Itu lebih kurang meninggalkan perkara yang ditakuti akan membawa mudarat pada agama kita, dan itu warak. Kita tinggalkan benda tu. Itu warak. Kalau zuhud, kan kadang-kadang ada orang dia bubuh nama anak dia Zahid supaya anak dia zuhud. Kan? Tapi tak semesti orang nama Zahid tu zuhud. Faham sendiri sudah. Tapi biasanya orang menamakan anak dia Zahid, kan? Zuhdi. Itu semua daripada perkataan zuhud. Dia beza dengan warak. Zuhud apa dia? Warak tadi kita kata kita tinggalkan benda yang kita takuti membawa mudarat pada agama, dan itu warak. Apa zuhud? Zuhud dengan warak mana lagi tinggi? Ha? Zuhud lagi tinggi. Zuhud lagi tinggi menurut sebahagian ulama. Mereka kata zuhud apa dia? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan benda yang tak bermanfaat. Mungkin benda tu tak mudarat, tapi dia kata tak manfaat, aku tak mau buat. Itu zuhud. Jadi zuhud lagi tinggi daripada warak. Warak ni pun susah nak buat sebenarnya. Sebab warak ni merangkumi meninggalkan benda yang haram. Jadi ini warak. Warak tinggalkan benda haram ni warak yang wajib. Warak tu wajib. Maksud kita tengok benda tu haram, jangan buat, tinggal. Sebab benda ni memudaratkan untuk aku. Ada warak yang mustahab, warak yang digalakkan, dia tak sampai pada tahap wajib. Apa dia? Kita macam muskil. Benda ni boleh ke tak boleh? Sebab dalam agama ni ada benda yang haram jelas, ada benda yang halal jelas, ada benda yang meragukan. Dia macam nak kata haram ke tidak? Haram yang jelas memang tak boleh buat lah. Halal yang jelas boleh buat. Tapi kalau benda meragukan, kita boleh kata benda ni tak boleh buat. Allah Ta'ala haramkan, tak boleh. Kerana haram dan halal ni hak Allah. Dia bukan hak ustaz-ustaz. Sebab tu, mana-mana ulama pun bila dia nak mengharamkan sesuatu, dia akan bahas dari sudut dalil tu sampai tuntas. Dia mesti bawa dalil. Dia tak boleh kata haram ni. Pasal apa haram? Sebab saya tak suka. Haram lah. Tak boleh. Sebab haram ni hak Allah. Dia orang kata apa? Khususiyah dalam agama yang kita tak boleh nak kata melainkan mesti bawa dalil. Walaupun benda tu benda baru yang tak disebut dalam dalil secara jelas, dan itu dalam nas secara jelas. Contohnya macam rokok ke apa kan. Para ulama akan gunakan dalil-dalil yang menjurus kepada pemahaman walaupun tidak disebut secara jelas. Okey. Jadi ada benda dalam agama ni yang halal, jelas halalnya, maka kita tak boleh haramkan. Sebab halal dan haram itu hak Allah. Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam menyebutkan di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang zuhad, orang-orang yang kaki zuhud ni, yang mereka dakwa mereka zuhud, mereka mengharamkan perkara yang halal yang Allah Ta'ala benarkan.
Ini adalah bid'ah. Mengharamkan benda yang halal. Ada juga yang menghalalkan benda yang haram. Tapi ini bukan ahli zuhud lah. Yang ni ahlul dalal. Yang ni orang-orang yang zindiq. Benda yang haram dijadikan halal. Tapi dua-dua benda ni pada zaman dulu berasing. Tapi pada zaman sekarang nampak macam berkumpul. Dia dakwa dia ahli zuhud. Lalu dia tak bagi buat benda-benda yang Allah Ta'ala halalkan. Dia kata tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Sebab apa? Dia kata benda ni keduniaan. Sedangkan benda tu Allah Ta'ala tak larang. Nabi tak larang. Tapi benda yang Nabi suruh, benda yang Allah Ta'ala suruh, dia tak buat pula. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada tarikat membenarkan tinggal solat Jumaat kerana pergi suluk. Sedangkan dia bukan musafir. Masuk tempat suluk, boleh tinggal solat Jumaat. Disebut dalam kitab, sebahagian kitab-kitab mereka. Alasannya apa? Sebab dia kata, orang yang sakit tak wajib pergi solat Jumaat. Jadi, orang yang sedang bersuluk, tahu suluk? Suluk ni macam betapa duduk dalam tempat. Duduk, tak keluar-keluar. Zikir. Dia kata, orang yang bersuluk ni sakit hati. Jadi kena ubat jiwa. Jadi tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, lepas ni kalau sakit hati kat anak-anak, pergi suluk tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau macam ni tuan-tuan, mampus kita. Duduk kat pejabat, pasal apa tak pergi sembahyang Jumaat? Aku sakit. Pasal apa sakit hati dengan bos? Kalau macam tu boleh dijadikan sebagai alasan, hancur agama. Sebab tu kita kena lawan lah benda ni. Okey. Maka halal Allah Ta'ala izinkan, kita tak boleh kata haram. Tapi kalau kita tak nak, kita kata saya tak maulah benda ni, saya tak suka, tu tak apa. Sebab Nabi SAW tak makan dhab. Tapi adakah Nabi haramkan dhab? Nabi tak haramkan. Khalid makan. Cuma Nabi tak suka. Tapi kita saya tak suka maka saya haramkan. Tak boleh. Itu hak Allah. Haram pun hak Allah. Tapi benda yang syubhat, kita tak boleh kata benda tu haram. Kita juga tak boleh kata halal jelas sebab benda tak jelas. So dia termasuk dalam samar. Nabi kata eloknya tinggalkan. Dulu kita baca hadis, innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kan? Benda-benda yang syubhat ni Nabi tak larang. Nabi tak kata, bukan tak larang, Nabi tak kata kamu tak boleh buat langsung. Tapi Nabi kata apa? Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Orang yang terlalu banyak ambil benda yang syubhat, kita tak boleh kata dia ambil benda haram sebab benda tu tak clear. Tapi seperti orang yang bawa haiwan keliling tempat-tempat larangan. Tempat tu tempat larangan, tapi ada rumput dekat tengah-tengah tu. Tapi rumput tengah-tengah tu bukan milik kita, orang punya. Sebab dia tak padang pasir kan, nak cari rumput susah. Jadi kawasan yang ada rumput tu kawasan orang. Bahaya kalau kita letak, kita bawa kambing kat situ. Saya kan pastikan mereka tak makan rumput di kawasan larangan ni. Tapi pasti tak, kita kata hampir tak nanti ada waktu-waktu dia tertidur ke, terlalai ke, terleka ke, kambing dia makan daripada rumput tu. Hampir, Nabi kata. Maka sebab itu orang yang ambil benda syubhat ni, walaupun tak jelas haram, tapi sampai masa akan terkena. Maka sebab tu Nabi SAW anjurkan supaya kita pergi kepada benda yang tidak meragukan. Itu satu. Yang kedua, hadis ini menjadi asas kepada satu kaedah yang penting dalam agama. Apa dia? Al-yaqin la yazulu bisyak. Ataupun al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan gugur, tidak akan hilang dengan syak. Begitu juga sebahagian mengatakan keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Apa maksudnya? Maksudnya syak itu meragukan, tak payah pakai. Tidak dibina hukum di atas syak. Kita bina hukum di atas dua perkara. Keyakinan 100% dan ghalabatul zan ataupun zannul ghalib, sangkaan yang kuat dengan bukti. Sebab itu dulu masa kita belajar fiqh, ulama-ulama kita duk ajar. Apa dia? Kalau kita dah ambil wudu, lepas tu kita syak, bila nak salat kita syak, aku tadi dah kentut ke belum? Wudu ada lagi tak? Ada. Sebab yakin tidak akan hilang dengan syak.
Tapi tadi kita rasa, aku tadi memang kentut 2-3 das. Tapi aku rasa macam aku dah ambil wuduk ke belum? Tak ingat. Wuduk ada ke tak? Ha? Tak ada. Kira pergi ambil baru lah. Sebab kentut tu yakin. Ambil wuduk tu syak. So syak tidak akan menghilangkan yakin. Sebab yakin tu kuat. Tidak akan dihilangkan kekuatan itu dengan sesuatu yang lemah. Sebab itu Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, yukhayyal syukiya ila Nabi SAW rajulun yukhayyal annahu wajada syai'an fi salatih. Nabi kata apa? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Diadu kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki yang dia rasa macam dia terbatal waktu dia salat. Adakah perlu untuk hal yang salih, adakah perlu dia keluar daripada saf? Nabi kata apa? Jangan keluar daripada saf. Sehingga yasma'a sautan, dia dengar bunyi, au yajida riha, ataupun dia ada bau. Tapi ada orang salah faham. Dia kata kalau dalam solat nak bagi solat tak batal, kentut slow, jangan bagi ada bau. Ini fatwa salah. Sebab tu bila kita nak baca fatwa, kita kena baca soalan. Baca soalan dulu, jangan baca fatwa terus. Sebab ada orang kata, ada orang tanya saya, dia kata saya mendengar satu kuliah, ustaz kata kalau kentut dalam solat tak ada bunyi dan tak ada bau, maka solat tak batal. Dia kata hadisnya sekian-sekian. Saya kata ini silap faham. Yang ditanya pada Nabi ni orang yang syak, bukan orang yang dah yakin kentut. Yang ni dia yakin, dia rasa macam ini kentut nak keluar ni, tapi dia cover sampai keluar tu, slide je tak ada bunyi. Lepas tu dia pun tunggu 2-3 minit tak ada bau, dan dia kata tak batal. Itu batal, confirm, sebab dia dah confirm dia kentut. Confirm dia kentut. Yang ni untuk orang yang tak yakin. Sebab tu Nabi kata jangan keluar sehingga dia dengar bunyi, sehingga ada bukti yang meyakinkan dia dengar bunyi. Kan? Dia hidup dengan kentut dia 30 tahun. Takkan dia tak boleh detect bunyi kentut dia? Ataupun dia dengar dia ada bau, dia tak bunyi. Tapi dia bau, ni bau laksa ni. Aku makan laksa tadi, dan keluar. Maknanya kaedah ini digunakan dalam bab yang meluas, dalam setiap bab dalam agama. Tapi hari ini kita pelik. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebahagian orang menggunakan kebarangkalian untuk membina satu kepercayaan. Tuan-tuan tahu Naqsyabandi ni, yang aliyah ni, nazim ni, dalam rujukan dia kata wali ni jaga alam. Perjalanan bintang dikawal oleh wali. Perjalanan planet dikawal oleh wali. Ni Salman tahu. Tapi bila kita tanya, jawapan dia apa? Mereka yang membela Nazim, dia kata tak mustahil kan? Tak mustahil bukan bukti. Tak mustahil bukan bukti. Orang datang, katalah saya hakim. Datang seorang mendakwa raya, dia kata, Tuan Hakim, saya nak mulakan kes, saya nak tuduh Salman curi duit saya. Saya sebagai hakim, saya kata, Salman, awak maksum ke? Tak. Awak tak, bukan Nabi kan? Bukan. Okay, tak mustahil awak mencurilah. Tak mustahil ni bukan bukti. Nak kata wali jaga alam, kena bawa mari bukti lah. Tak mustahil bukan satu benda yang kita boleh jadikan sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu kenyataan. Sebab tak mustahil 50-50. Tak mustahil berlaku dan tak mustahil tak berlaku. Bila kita kata wali jaga alam, bintang dikawal oleh wali Tuhan, mustahil tak? Memang tak mustahil. Tapi mustahil tak benda tu salah? Juga tak mustahil. 50-50. Kena bawa bukti lah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Benda yang kita tak tahu apa dia, tak tahu betul ke tidak, betul ke tak benda ni, jangan pegang lah. Pergi pada benda yang yakin lah. Allah Ta'ala lah takdir alam ni.
Tidak ada bukti daripada mana-mana dalil yang mengatakan Allah Ta'ala telah mewakilkan wali-wali yang besar untuk menjaga alam ni. Sebab itu pelik tuan-tuan dakwaan-dakwaan mereka ni. Tinggalkanlah. Pergi kepada benda yang yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama meletakkan kaedah. Dengan hadis ni, para ulama letakkan kaedah al-khuruju minal khilaf afdal. Keluar daripada khilaf ulama ni afdal. Macam mana? Bila kita orang awam ni, kita tengok mazhab ni cakap macam ni, mazhab ni cakap macam ni, kita tak boleh buat keputusan. Kita tak boleh buat keputusan. Dan kita keluar daripada khilaf. Itu lebih selamat. Tapi untuk orang yang betul-betul tak dapat buat keputusan lah. Kan? Itu benda yang digagaskan daripada dalil ni. Kan? Contohnya, macam baca bismillah dalam Fatihah. Nak baca ke tak baca? Ha? Ada yang kata baca, ada yang kata tak perlu baca. Dan kita keluar pada khilaf, kita baca sebab ada dalam mushaf. Baca je lah. Cuma baca slow ke baca pelan ke, itu ada perbahasan yang lain. Cuma nak baca ke tak baca, kita keluar daripada khilaf. Kita baca kerana ada dalam mushaf, contohnya. Kan? Jadi, contoh macam, boleh jamak ke tak boleh jamak? Kita tak clear. Kita kata saya tak jamak. Itu keluar daripada khilaf. Tapi keluar pada khilaf ni dengan syarat lah. Syaratnya dalil memang tak jelas pada kita. Tapi kalau dalilnya jelas pada kita, kadang-kadang mengambil rukhsah itu afdal. Contoh qasar. Qasar pada tempat yang dalil jelas, kita qasar lah. So, saya nak keluar pada khilaf Ustaz, sebab apa? Sebab tamam kan lebih banyak pahala? No, qasar lah. Kerana qasar itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mengajar kita tentang konsep berpegang kepada sesuatu yang pasti, meninggalkan benda yang tak pasti. Kerana benda yang tak pasti ni, kalau kita pegang, ia membahayakan kita. Benda yang tak pasti, kita pegang benda yang bahaya. Peganglah kepada sesuatu yang pasti. Kita masuk dalam pasar raya, ada 2 kaunter. Kaunter ni ada pertandingan free percuma, kaunter ni pun ada pertandingan percuma. Hadiah sama. Cuma kaunter belah kanan kata, kalau abang masuk je pertandingan ni tak payah bayar. Tapi at least dapat sagu hati. Mesti dapat punya. Cuma besar dengan kecil je. Yang ni kata kalau ada nasib dapat, kalau tak apa ni, kalau tak ada nasib, kita tak dapat lah. Tapi kena masuk salah satu. Tuan-tuan nak masuk yang mana? Dah tentulah masuk yang pasti ni, at least dapat sesuatu. Kan? At least dapat sesuatu. Jadi, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Benda yang logik, benda yang kita pasti, kita tak perlu tinggalkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Benda yang sahih dalam agama, jangan kita tinggalkan dengan benda yang sesuatu yang kita tak pasti. Kalau kita dapat berpegang dengan benda ni, kita jadikan disiplin, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan selamat. Daripada kita percaya benda-benda yang pelik, kita percaya benda-benda yang mengarut, kita percaya benda-benda yang orang kata apa, khurafat yang tidak ada dalil, dengan alasan tak mustahil. Tak mustahil, ia tidak berlaku juga. Bukan tak mustahil berlaku je, tak mustahil juga ia tak berlaku. Jadi, pergi kepada yang pasti, tinggalkan yang tidak pasti. Insya-Allah agama kita akan selamat. Maruah kita akan terselamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Jadi cukuplah sekadar tu. Serah balik pada Ustaz Syami kita. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. Kita ucapkan kepada Fadilatul Dr. Rozaimi hafizahullah atas fawaid dan syarahan hadis yang beliau telah sampaikan. Jadi alhamdulillah, saya kira kita dah tiba pada penghujung lah kan. Alhamdulillah Allah SWT rezekikan kita untuk mendengar perkongsian daripada asatizah kita,
Moga Allah Ta'ala sentiasa pelihara mereka dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka kesihatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan kita belajar hadis ni, kita akan menjadi orang yang paling smart lah kan. Macam doktor cerita tadi, siapa yang belajar hadis ni, kita dapat banyak kaedah. Bukan setakat aplikasinya bukan pada agama sahaja, bahkan kita boleh aplikasi pada benda-benda keduniaan kita kan. Benda yang tak pasti lagi, kita jangan ambil lah kan. Kita berpindah pada satu benda yang kita pasti. Dan begitulah, orang yang belajar agama, belajar hadis ni adalah orang yang paling smart lah. Dan akhir sekali, sebelum saya tutup majlis, saya doakan moga Allah SWT golongkan kita termasuk dalam golongan yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menerusi Zaid bin Sabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballigh. Dan moga Allah SWT menyerikan wajah orang yang mendengar hadis daripada kami, kemudian dia menghafal dan dia sehinggalah dia menyampaikan kepada orang yang lain. Moga Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang ini. Dan saya kira tak ada apa-apa, dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.